Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Okey, hari ni kita sambung semula dengan pelajaran kita iaitu pendidikan akhlak. Kita ulang kaji semula iaitu pelajaran 5. Tajuknya adalah adab menziarahi jenazah dan kubur. Okey, umat Islam ni, kita ni umat Islam akan sentiasa menziarahi kubur. Sebab apa? Setiap yang hidup pasti akan mati. Bukan sahaja manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan, malah benda sekalipun, meja, kerusi, mula-mula dia cantik, baru lama-lama dia reput, rapuh. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Okey, hari ini kita belajar adab-adab. Umat Islam, orang Islam, agama Islam sangat menitik beratkan berkaitan dengan adab-adab. Setiap yang kita lakukan dalam seharian kita, mesti ada adab. Tak kisahlah awak nak makan, nak pergi tandas, nak mandi, nak tidur, semua ada adab-adab. Sebelum, semasa, selepas. Hari ni kita hanya fokus kepada menziarahi jenazah dan kubur sahaja. Okay, kita tengok slide seterusnya iaitu pengertian jenazah. Jenazah ni apa? Jenazah ialah orang Islam yang telah meninggal dunia, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kita panggil dia jenazah. Ataupun kalau faraid awak belajar si mati. Itu belajar faraid, dia meninggalkan harta. Tapi sekarang kita belajar berkaitan jenazah. Orang yang telah meninggal dunia kita panggil jenazah. Seterusnya, adab-adab menziarahi jenazah. Awak dah belajar ni, awak kena amalkan. Walaupun keadaan sekarang COVID, kita tak boleh ziarah, kita tetap boleh mendoakan. Awak baca, awak ingat, sama-sama kita amalkan. Okey, yang pertama, memakai pakaian menutup aurat. Kalau tak menziarahi jenazah pun, kita sebagai umat Islam wajib menutup aurat. Yang kedua, mengucap takziah kepada keluarga si mati. Ucap takziah, tanda kita bersimpati dengan kematian ahli keluarga. Yang ketiga, memperbanyakkan membaca Al-Quran dan mendoakan jenazah. Sebab itulah bila sebelum COVID, kalau kita ada pergi saudara mara kita meninggal dunia, kita akan baca Yasin, kita akan sedekahkan untuk jenazah, kita akan mendoakan jenazah tu supaya segala urusan dipermudahkan dan di alam kubur diperluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dilapangkan kuburnya. Yang keempat, solat jenazah berjemaah. Ni semua sunat. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Tapi kalau kita tak buat, kita yang rugi. Sebab senang je. Awak pakai pakaian untuk aurat, dah dapat pahala. Mengucap takziah, dapat pahala. Tapi dalam keadaan nada yang bersesuaian. Bukannya takziah ni tahniah. Bukan. Dalam keadaan kita simpati, kita turut bersedih. Cuba bayangkan awak yang berada kat tempat dia, tiba-tiba mak dia meninggal dunia. Awak akan gembira ke? Tak, sedih. Turut simpati. Solat jenazah pula sangat mudah. Tak perlu rukuk, tak perlu sujud. Okey. Seterusnya yang kelima, membantu menyediakan makanan kepada keluarga yang ditimpa kematian. Sebaiknya dilakukan oleh jiran terdekat. Kebiasaannya, apabila ahli keluarga tersebut, contohlah katakan nenek dia meninggal dekat rumah tersebut, kebiasaannya dalam rumah tu tak akan ada orang yang masak. Jadi macam mana kalau diorang lapar apa semua? Jiran-jiran. Sebab itulah kita kena jaga adab dengan jiran. Sebab jiran yang akan menolong kita. Ataupun kalau yang terdekat saudara mara akan tolong masakkan dan kita akan makan dekat rumah diorang ataupun dekat rumah sendiri. Tapi seeloknya dekat rumah jiran ataupun rumah saudara mara kalau yang berada berdekatan lah, sangat dekat. Okey, seterusnya. Tadi adab menziarahi jenazah. Maksudnya awak pergi rumah yang ada berlaku kematian. Contoh kawan awak nenek dia meninggal, awak datang rumah kawan awak, kita ziarah jenazah. Ada jenazah dekat dalam rumah tu. Sekarang ni adab menziarahi kubur. Apabila telah dimandikan, dikafankan, disolatkan, kita akan bawa jenazah tersebut ke kubur, tanah perkuburan. Ada setengah tempat kalau dia meninggal dunia dekat hospital yang akan mandikan, kafankan, solat, barulah dibawa ke masjid. Tapi kalau meninggal kat rumah, kalau dengan sebelum COVID ni, dia boleh mandikan di rumah,
kafankan di rumah, solatkan di rumah. Okey, seterusnya sama, akan dibawa ke tanah perkuburan. Okey, sekarang adab menziarahi kubur. Yang pertama, hendaklah bersih daripada hadas. Pastikan awak berada dalam keadaan suci. Yang kedua, memberi salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Tak payah awak nak jerit-jerit. Sekadar telinga awak dengar saja pun dah cukup. Yang ketiga, memakai pakaian menutup aurat. Wajib. Benda ni wajib, bukan sunat. Sebab kita umat Islam. Yang keempat, membaca Al-Quran untuk ahli kubur. Kita sedekahkan Al-Fatihah. Kalau kita belum hafal Yasin, kita tak bawa Yasin, kita sedekahkan Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah semua orang hafal. Daripada kecil awak dah belajar, dah ingat, dalam solat hari-hari awak baca. Yang kelima, berdiri bertentangan muka si mati dan memberi salam secara khusus. Kita bagi salam, Assalamualaikum. Awak sebutlah nama siapa jenazah tersebut, si mati tersebut. Kalau tak kenal, tanyalah kawan awak, siapa nama nenek. Awak bagi salam. Kita sambung yang keenam, adab menziarahi kubur. Tidak melangkah atau berdiri di atas kubur. Kita hormat. Awak kalau tengah awak hidup ni pun, bila awak contoh baring tengok depan TV, tiba-tiba adik awak langkah. Awak pun terkejut kan? Awak pun macam tak elok. Benda tu tak elok. Jadi seeloknya kan dia ada laluan, walaupun belum pasang kepok yang batu keliling tu, tapi kita nampak tempat mana jenazah tu ada dengan tempat laluan yang boleh lalu. Yang ketujuh, tidak berbual kosong. Sebab bila kita menziarahi tanah perkuburan ni adalah tempat yang akan menginsafkan kita. Kalau awak dulu sebelum ada ahli keluarga meninggal dunia, mungkin awak akan berasa takut untuk pergi ke tanah perkuburan. Lalu kat tanah perkuburan pun awak takut. Macam-macam dekat dalam kepala otak awak ni fikir. Ada tulah, ada inilah. Sebenarnya tak. Bila kita ziarah tanah perkuburan ni adalah tempat yang akan menginsafkan kita. Sebab kita ni datang daripada tanah dan daripada tanah lah kita akan dikembalikan. Kita akan insaf sebab kita tahu bila kita akan mati. Ajal dan maut ni dia tak kira usia. Kadang-kadang baby pun boleh meninggal dunia. Jadi jangan kita rasa kita muda, lama lagi kita nak tua, lama lagi kita nak meninggal dunia, nak mati. Jangan fikir macam tu. Sebab tu kita kena sentiasa banyakkan amal ibadah. Okey, seterusnya nombor 8, menjaga kebersihan tanah perkuburan. Kalau nampak sampah-sampah, kutip. Kita pun telah dididik. An-nazafatu minal iman. Kebersihan tu sebagai daripada iman. Islam ni adalah agama yang bersih. Jadi kita kena amalkan. Tunjukkan contoh yang baik. Seterusnya, yang ke-9, tidak melakukan perkara keji dan mungkar seperti menghisap rokok, membuang air kecil dan lain-lain. Kalau tak tahan sangat nak buang kecil, cakap dengan ayah. Ajak ayah balik awal, balik cepat sebab tak tahan nak buang kecil. Jangan buang kecil merata-rata tempat, tak elok. Menghisap rokok, itu dah memang dikeluarkan kan fatwa haram hukumnya menghisap rokok. Jadi jangan amalkan, jangan sentuh lah senang kata. Jaga adab-adab menziarahi kubur. Seterusnya, kita masuk slide iaitu tujuan beradab semasa mengiringi jenazah. Kenapa kita kena jaga adab kita semasa kita iringi jenazah? Maksudnya daripada rumah dia ataupun daripada hospital nak pergi ke tanah perkuburan. Semasa di tanah perkuburan, kenapa kita kena jaga adab kita? Yang pertama adalah untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah kerana mengingati mati. Kita mengingati mati ni akan timbul rasa insaf, akan terus kita rasa macam nak berubah ke arah kebaikan, akan takut untuk melakukan perkara-perkara keji, perkara-perkara maksiat, takut untuk melakukan dosa-dosa. Tak kisah dosa besar, dosa kecil. Yang kedua, mendapat ganjaran pahala. Dalam Islam kan saya pernah terangkan, kalau kita niat je kita dah dapat kebaikan. Tapi kalau kita buat juga kita dapat lagi pahala. Tapi kalau kita baru nak buat kejahatan, tak dapat dosa. Kita buat baru dapat dosa. Jadinya bila kita niat nak iringi jenazah, nak tengok jenazah, dah dapat pahala. Kita buat lagi dapat pahala. Mudah je nak dapat pahala. Yang ketiga, menimbulkan rasa insaf. Rasa nak banyak buat amal kebaikan. Yang keempat, mengurangkan rasa kesedihan keluarga si mati. Bila ahli keluarga kita ada yang meninggal dunia, ahli keluarga ni adalah orang yang paling kita rapat. Selain daripada kawan-kawan awak. Sebab apa? Ahli keluarga kita lah yang besarkan kita, yang banyak
tahu pasal diri kita, yang jaga kita daripada kecil. Jadi diorang akan berasa sangat sedih, sangat rasa kehilangan. Jadi kita rapatlah dengan diorang, kita hiburkan diorang. Maksudnya kita jaga hati diorang. Jangan buat diorang rasa sedih, rasa hilang, kosong. Semua orang akan merasai mati, semua orang akan mati. Tapi kita yang hidup ni kena teruskan hidup. Walau sedih macam mana pun, kita sedekahkan Al-Fatihah. Kita doa yang baik-baik untuk ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Yang kelima, meyakini bahawa hidup dan mati itu ketentuan Allah Ta'ala. Allah ciptakan sesuatu, Allah jadikan sesuatu ada hikmahnya. Jadinya bersangka baik dengan Allah, yakin dengan Allah. Okey, seterusnya. Hikmah berada di tanah perkuburan. Apa yang kita dapat bila kita berada di tanah perkuburan? Sebab tanah perkuburan ni bukan hari-hari kita pergi. Bila ada kematian ataupun bila biasanya dalam dekat hari raya, bulan puasa, bila ada kelapangan. Kalau rumah hari-hari kita balik rumah. Okey, apa hikmah dia? Yang pertama, meringankan beban kesedihan keluarga si mati. Bila kita dah ada ahli keluarga kita meninggal dunia, kita tak dapat jumpa ahli keluarga kita, tak dapat salam, tak dapat peluk, tak dapat berborak, tak dapat dengar ketawa, macam-macam tak dapat. Jadi bila kita pergi kubur ahli keluarga kita dah meninggal dunia, sekurang-kurangnya dapat mengubat kesedihan. Sebab kita tahu ahli keluarga kita dah meninggal dunia ada kat bawah, dekat dalam tanah tu. Seterusnya, yang kedua, dapat mengambil pengajaran untuk mengingati mati. Sentiasa beringat, kita ni hidup tak lama. Tak adanya sampai 200 tahun. Tak ada macam zaman-zaman Nabi dahulu. Tak. Umat Nabi Muhammad umurnya, sedangkan Nabi Muhammad pun meninggal dunia pada umur 63 tahun. Umur kita pun paling lama pun 100 lebih. Tak ada sampai 200, tak ada. Yang ketiga, mendorong untuk melakukan ibadah. Kita banyak buat ibadah. Yang keempat, dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama saudara mara kita, keluarga kita. Sebab kadang-kadang kita pergi kubur, kita tak berjanji pun. Macam awak nak pergi jalan-jalan, kadang-kadang terjumpa kawan, terjumpa saudara mara. Macam itulah dapat mengeratkan silaturahim. Dan akhir sekali, akibat tidak beradab di tanah perkuburan. Apa yang awak dapat kalau awak tak jaga adab awak, tak jaga tingkah laku awak kat tanah perkuburan? Yang pertama, mendapat dosa. Sebab tu jaga adab ni senang je. Tak perlu nak bersusah-susah payah melakukan perkara yang tidak senonoh. Jaga adab, dapat pahala. Tak jaga adab, dapat dosa. Yang kedua, hilang harga diri. Orang akan tengok awak ni macam mana perangai awak. Bila orang tengok awak, mestilah nanti dia tengok, macam ni rupanya perangai budak ni. Jadi kena jaga adab. Sebab awak ni mencerminkan mak ayah awak. Awak bila di luar, orang kenal awak, orang tahu mak ayah awak. Bila awak tak jaga adab awak tak jaga kelakuan awak, orang akan terus, ni anak ni. Jadi kena jaga adab. Kita kena jaga mak ayah kita. Mak ayah kita telah besarkan kita dengan baik, beri didikan agama, sekolahkan kita. Jadi kita sayang mak ayah kita, kita jaga nama mak ayah kita. Yang ketiga, dimurkai oleh Allah. Dekat dunia je dah dimurkai oleh Allah sebab tak jaga adab kat kubur. Macam mana nanti kat alam akhirat, kat alam kubur? Jaga adab kita. Yang keempat, tidak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita ni kena ada redha Allah. Redha Allah ni untuk memudahkan urusan kehidupan kita, sama ada belajar, kerja dan seterusnya. Akhir sekali, tidak dapat menginsafi kematian. Sebab bila kita tak berada, tak jaga adab kita, tak jaga kelakuan kita, kita tak rasa apa-apa pun bila tengok orang meninggal dunia. Kita tak ada rasa apa-apa pun bila kita tengok ada jenazah tengah tanam dekat tanah perkuburan, ada orang baca talqin kat, semua orang sedih-sedih. Tapi bila awak ziarah, awak tak rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab awak tak jaga adab awak. Lagi satu, hati awak. Saya selalu pesankan, bila ketawa, jangan ketawa sampai terbahak-bahak, jangan sampai keluar air mata. Nanti hitam hati awak. Bila dah hitam, bila dah gelap, susah nanti ilmu, cahaya nak masuk dalam hati awak. Jadi jaga adab, jaga ilmu. Okey.
Sekian sahaja pelajaran kita pada malam itu. Sekian sahaja pelajaran kita pada malam ini. Okey, kita sambung esok. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.